Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Abi Mas'ud radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum liyani minkum ulul ahlam wad nuha summa alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Abu Mas'ud fa antum al-yawm ashaddu ikhtilafan, rawahu Muslim. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menepuk bahu kami di dalam solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, betulkan saf dan jangan kamu berselisih dalam saf. Bimbangnya hati kamu akan berselisih juga. Diikuti di kalangan kamu adalah orang-orang tua, orang yang matang. Kemudiannya orang yang mengikuti, dan kemudiannya orang yang mengikuti mereka. Berkata Abu Mas'ud, maka kamu pada hari ini telah berselisih antara satu dengan yang lain begitu teruk. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita sambung pengajian kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kuliah hadis kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas hari itu, kita ada baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada para sahabat supaya jangan ada di kalangan kaum itu apabila sembahyang tengok ke atas, lenggok ke langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu larangan itu bukan larangan yang haram, larangan itu adalah larangan yang makruh. Jadi kalau kita ni semayang, kita tengok dekat atas tu, sebenarnya memang ada larangan, tapi larangan tu larangan makruh, bukan larangan yang haram. Tu pun kena jelas elok-elok lah. Sebab ada orang ni dia suka sebar terus kata haram, bila dia tengok ada hadis Nabi Muhammad larang, dia terus kata haram. Jangan. Sebab apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ni, ada ketika larangan Nabi itu adalah makruh, dan ada ketika larangan itu adalah larangan yang haram. Ada pula larangan itu bukan hukum secara mutlak, dia diikat dengan faktor-faktor tertentu. Contoh macam kita pakai pakaian labuh tutup buku lali, Nabi Muhammad larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita pakai pakaian ni labuh tutup buku lali. Nabi suruh angkat kain tu biar sampai atas pada mata kaki. Ada orang ni dia tengok larang, dia terus kata haram. Tu tak cermat. Sebab larangan yang dikatakan jangan labuhkan pakaian itu, larangan itu jika datang sombong. Jika tak sombong, tak haram lah. Maksudnya diikat dengan faktor sombong. Jadi bila tengok larang, kita tengok haram, kita kata larang tu mesti haram. Banyaklah haram. Yang kita hari ni dah buat ni, banyak benda haram lah. Tapi sebenarnya larangan tu dia bukan sifat mutlak. Larangan itu dia ada faktor sombong yang bab pakaian tu kan.
Ada larangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang al-qaza. Ini bising tadi ana ada kes mahkamah tadi. Lawyer ana tu ditanya pasal lawyer ana tu rambut dia tu agak yalah orang smart kan. Dia style rambut hipster. Tahu rambut hipster? Rambut hipster ni dia ada cara gunting dia belah tepi juga. Macam kita kan ada belah tepi, ada belah tengah. Yang Nabi Muhammad SAW ni rambut dia belah tengah. Betul yang sebenarnya Nabi tu rambut dia panjang belah tengah. Kita ni rambutnya panjang belah tepi. Belah tepi ni bukan sunnah Nabi, sunnah Hitler. Hitler. Orang yang mula-mula sekali sengit potong sikat rambut belah tepi ni Hitler sebenarnya. Jadi kita ni bukan ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Hitler. Bukan orang lain. Anda sendirilah, anda pun belah tepi. Sikat ke tepi, tak tahulah. Sebab kalau sikat belah tengah tu nampak tak lawa. Kita lah. Tak belah tepi tu pun tak berapa lawa juga. Tapi kalau nak banding belah tepi dengan belah tengah tu, rasa kalau belah tengah tu memang tak lawa banyak. Kan? Yang belah tengah tak lawa banyak. Kalau belah tepi tu tak lawa je. Kalau tengah tak lawa banyak. Teruklah lagi kan. Jadi kita ni belah tepi. Sekarang ni dia ada sepotong rambut style hipster. Macam mana style hipster? Dia potong ni, dia papah tepi ni. Papah pula. Orang Kelantan panggil papah. Orang sini panggil apa? Dia bagi ni lah, bagi rapat alik tepi ni kan. Lepas tu dekat atas tu dia belah tengah. Belah tepi. Dia adalah cara aku nak cerita pun tak reti. Tapi kalau tengok tahu ni hipster ni. Dia sekarang ni musim anak-anak muda ni dia nak style hipster. Pakai baju hipster. Pakai seluar hipster. Baju seluar hipster tu dia singkat sikit. Dia kena pakai kasut besar. Kasut dia kena besar, lepas tu pakai seluar tu agak ketat, lepas tu nampak up sikit. Dia punya tu atas pada buku lain. Tu macam sunnah Nabi lah. Anak rasa hipster ni mungkin terpengaruh daripada sunnah Nabi kot. Orang kali lah kot. Itu ada hipster punya style pakaian. Jadi lawyer Ana ni hipster. Lawyer Ana Ana punya peguam Dia hipster, dia pakai seluar singkat, lepas tu kasut dia besar, lepas tu dia pakai coat, lepas tu rambut dia cara dia sikat, cara dia tepi tu kan, dia nipis kat tepi tu. Jadi dia ni bila pergi potong rambut buat hipster tu, ada orang ni pergi sound dia. Ada hamba Allah ni pergi syarah dekat dia lah, pergi baca hadis Nabi sallam. Dia kata lah Nabi Muhammad sallam ni larang al-qaza. Di istilah dia al-qaza. Al-qaza ni maksudnya ni potong sikit-sikit lah. Jadi disebabkan anak guam dia tu ustaz. Dia tak nak pakai lah orang yang sound dia tu. Dia kata tak apa, esok aku ada kes mahkamah, aku nak pergi tanya aku punya anak guam sendiri. Lawyer Ana ni Ana punya peguam ni. Jadi tadi ada kes mahkamah. Sampai awal tu dia pun tanya ni, aku nak tanya kau sebelum hakim nak datang ni. Tanya apa? Ingat tanya pasal kes aku ni. Dia kata bukan isu tu. Ni, isu ni rambut aku ni. Dia pasal rambut dia kan. Dia tanyalah rambut ni macam mana potong. Betul ke ada hadis yang kata ada sungguh hadis tu. Memang ada sungguh Memang orang pun duk sebar dalam Facebook, dalam WhatsApp kan. Pasal rambut dia kata qaza tu, iaitu kita potong sikit-sikit tu, nampak macam hipster tu. Memang ada sungguh dalam hadis. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, kita kena tengok larang tu larang apa. Satu, yang kedua konteks yang bagaimana. Dia kena semak balik situ. Yang pertamanya, kalau kita tengok konteks, zaman dulu, orang yang Nabi Muhammad dan para sahabat dulu, rambut dia orang ni, yang pertama botak. Nabi Muhammad SAW seumur hidup, botaknya sekali je. Nabi ni, seumur hidup dia, yang botak cukur rapat ni, sekali. Kan? Itulah Nabi SAW, botakkan kepala. Yang biasanya, rambut Nabi Muhammad ni panjang, ataupun dia potong. Potong rambut tu macam mana? Dia potong tu, ni, paras telinga ni. Paras telinga macam ni. Ana guru Ana dulu, nama Maulana Salimullah Khan. Untuk guru Ana masa ngaji Pakistan. Dia Maulana Salimullah ni, dia baca hadis. Tapi sebab dia mengajar hadis tu lama sangat, dia boleh agak rambut dia panjang dan potong dengan sampai ke hadis rambut panjang. Dia ni dan target. Dia mengajar-mengajar kata, tak lama lagi, sampai hadis tentang rambut panjang. Rambut Nabi. Jadi dia ni pula, awal-awal lagi dia tak gunting rambut. Biar rambut dia panjang. Sampai rambut dia tu, sampai dekat-dekat dengan hadis 4 rambut tu, dia potong lah macam yang Nabi Muhammad tu. Jadi bila sampai hadis cerita pasal rambut tu, dia baca hadis cerita rambut Nabi dulu, dia pun tunjuk macam ni, dia tunjuk. Senang kita nak faham. Syekh ni pandai betul Dia target dia tu tepat dengan masa kan.
Jadi bila di syarah-syarah hadis, kalau kamu faham tak? Tak faham. Rambut Nabi ni kalau kamu nak tahu, ni tengok rambut aku ni. Nanti kita pun, macam ni rambut Dan memang dekat Pakistan pun selalunya, dekat Pakistan lah tempat nak belajar dulu, kalau kita pergi kedai, orang yang potong rambut tu, dia tanya kita, nak ikut sunnah ke? Dia tanya soalan. Jadi kita kata, rambut sunnah. Kita ni tak tahu palekor sunnah kot mana. Dia pun potong. Tukar rambut tu pun dah tahu dah. Macam mana potong rambut cara Nabi SAW. Rambut Nabi ni, dia potong ni parah telinga ni, cuping telinga bawah ni, dia gunting sama di belakang. Faham tak? Tepi-tepi tak gunting. Ni rambut kita kan kalau panjang kan ke depan, ke tepi kan. Habis ni ke belakang. Dia tepi tak potong. Dia rambut tarik kat belakang macam tu, lepas tu dia potong sama. Brak. Memang jimat lah kerja tukang gunting tu. Dia pergi kat belakang, dia sikat-sikat dulu, prak, selesai, balik. Tu sebab belakang. Itu nak cerita cara potong rambut Nabi SAW. Yang biasanya lebih panjang lah. Panjang sampai parah bahu. Itu rambut Nabi Lebih-lebih lagi musim sejuk lah. Dekat Pakistan ni memang kebiasaan bagi ulama Pakistan. Mereka ni rambut panjang musim sejuk. Iyalah sebab sejuk kan. Jadi mungkin rambut panjang tu dia boleh kawal sikit lah dia punya sejuk tu. Jadi yang kita tengok rambut Nabi para sahabat dulu potong macam tu sama tu kan. Tiba-tiba ada pula Nabi Muhammad ni larang tentang al-qaza. Itu rambut potong sikit-sikit tu kan. Macam kita nak buat lah. Kan? Bukan qaza tu bukan mesti hipster Macam kita tu potong sini sikit, belakang sikit. Jadi ada hadis. Bila kita semak, rupa-rupanya memang jenis rambut orang kafir musyrik pada zaman tu. Memang dia orang ni kalau style gunting rambut macam tu. Dia gunting sikit-sikit Itu budaya orang musyrik pada zaman tu. Jadi mari zaman sekarang, masalah rambut ni dia tak timbul beza antara musyrik ataupun tak. Betul tak? Orang Islam ke musyrik rambut macam tu sama kan? Jadi bermaksud Nabi Muhammad SAW larang itu bukan larangan berbentuk mutlak. Larangan itu konteks penyamaan dengan orang bukan Islam. Faham? Contoh lain, dalam hadis Nabi SAW ni ada cerita pasal haram cukur janggut. Ada hadis Nabi larang cukur janggut. Nabi Muhammad larang cukur janggut dan Nabi Muhammad larang kita membiarkan misai kita panjang. Okey, sekarang ni askar orang jadi polis kan. Dia cukur janggut, misai dia bagi tebal. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, macam contoh Datuk Siti Nurhaliza, dia suka lelaki yang ada misai. Lepas tu dapat Datuk K tu. Kan? Jadi sekarang ni macam mana? Janggut Nabi Muhammad larang. Bila kita tengok hadis tu secara literal, banyaklah berdosa kita ni. Betul tak? Kalau tengok hadis tu secara literal. Tapi kalau orang dia tengok konteks zaman, boleh faham. Konteks zaman, pada zaman tu memang style, cara orang bukan Islam, berbeza dengan orang Islam. Janggut dengan misai. Orang zaman bukan Islam dulu, misai dia panjang, janggut dia cukur. Ini orang pada zaman Nabi. Tapi zaman sekarang, dia tak jadi isu dah benda tu. Zaman sekarang ni ada janggut ke, ada misai ke, kadang-kadang ada janggut, misai tak ada. Penyambung tarbus duduk kat dia. Kadang kan. Ada ni pula, ada misai, janggut pula tak ada. Bagus pula. Zaman dulu je lain. Maksudnya nak membezakan mana orang Islam, mana orang bukan Islam. Maksudnya konteks tu. Dia ada kontekstual tu. Kita nak tengok hadis ni, faktor konteks ambil peranan besar lah. Bila kita melihat hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu bila datang macam Qaradawi, dia bahas balik. Dia kata sebenarnya hadis ni kita kena tengok konteks dia. Tengok banding 1, 2, 3, 4. Bila dia banding, dia bawa kesimpulan. Jadi kalau ada orang ni dia cukur janggut, dia biar misai, nak kata haram tak boleh. Tak boleh nak kata haram. Ada larangan. Kita boleh kata larang cukur janggut tu sekadar makruh je. Tak boleh nak kata haram. Faham itu adalah perbahasan hadis Nabi SAW. Kita kena faham elok lah. Jangan mudah sangatlah. Ni kadang-kadang yelah, orang sekarang ni dia minat belajar hadis tu bagus. Itu tak salah minat belajar hadis bagus. Menggalakkan. Cumanya orang yang syarah hadis tu pula kadang-kadang dia tak ada kemahiran dalam ilmu hadis. Akhir sekali dia goreng hadis tu jadi rosak pula. Itu pun satu masalah juga. Kadang-kadang kita kena perhatian lah, insya-Allah. Jadi kita sebut hari tu Nabi Muhammad SAW ni larang kita ni sembahyang tengok ke atas. Mazhab 4 mengatakan sembahyang tengok ke atas tu hukumnya adalah makruh. Tetapi ada pandangan Imam As-Sun'ani, Imam Ibnu Taimiyah, seorang lagi Imam Asy-Syaukani. 3 orang ulama ni mengatakan kalau kita sembahyang kita tengok juga ke langit haram, kata dia. Ada pula satu lagi
agak radikal, keras sikit. Nama ni Imam Ibn Hazmin. Dia punya fatwa, dia kata kalau orang semayang tengok ke atas, batal terus semayang Muhammad tu. Yang berat. Ada pandangan tu lah. Tapi kita letak hukum asal di sini, semayang tengok dekat atas tu hukumnya adalah makruh. Sebab pernah dilarang oleh Nabi SAW. Satu. Yang kedua, kita sebut hari tu, bila kita semayang ni tengok di tempat sujud. Yang tu sunat mengikut 3 mazhab. Syafi'i, Hanbali, Hanafi, kecuali Maliki. 3 mazhab mengatakan bila kita semayang ni tengok kat mana tempat sujud. Maliki kata no, tak. Kena tengok kat depan kata dia. Sebab apa dia kata kat depan? Sebab yang pertama, hujah mazhab Maliki, dia kata Allah Ta'ala sebut fawalli wajhika syatral masjidil haram. Hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Jadi tengok kat depan lah, arah ke arah Masjidil Haram. Jadi hujah satu, Quran. Hujah yang kedua, hadis Nabi SAW yang kononnya Aisyah radhiyallahu anha ni pernah bercerita, Nabi Muhammad SAW masuk dalam Kaabah. Nabi Muhammad tunduk, dia tengok dekat tempat sujud sampai Nabi keluar daripada Kaabah masa semayang dalam Kaabah. Jadi dia kata hadis tu Nabi Muhammad semayang tengok kat tempat sujud. Jadi kata Imam Malik, dia kata tak ada satu riwayat membuktikan yang Aisyah ni pernah masuk dalam Kaabah. Jadi kalau Aisyah ni tak ada riwayat pernah masuk dalam Kaabah, macam mana dia boleh tahu yang Nabi Muhammad semayang dalam Kaabah tunduk tengok tempat sujud? Ni hujah Imam Malik. Maka Imam Malik berpandangan bila kita semayang bukan tengok di tempat sujud, tapi tengok di depan. Faham Itu mazhab Maliki. Kita tak. Syafi'i kita tak. Tengok di depan sujud. Ada pula satu lagi, masa kita tasyahud. Sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Semayang tengok kat mana? Jari. Tengok kat jari tu kan. Anda dah sebut hari tu masalah jari ni pun satu masalah. Kita punya mazhab asyhadu an la ilaha illallah, angkat kekal sampai bagi salam. Ada mazhab Hanafi, dia kata asyhadu an la ilaha illallah, angkat wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, jatuh balik sampai bagi salam. Ada pula satu lagi Maliki, dia goyang jari tu brom goyang tu kan. Yang tu mazhab Maliki. Ingat, goyang tu yaminan wa shimalan, kanan kiri, macam tu lah. Dia letak tangan ni macam contoh ni peha tu kan, dia letak macam tu, macam ni dia goyang. Bukan macam ni. Orang kita tiru habis macam ni, dia tiru. Lepas tu dia pergi cakap, dia tulis alif lam lam ha, alif lam lam ha. Yang tu pandai-pandai. Tak ada sebenarnya tak ada. Yang adanya bukan macam ni, dia sengit macam tu ke kanan dan ke kiri. Ini mazhab Maliki lah. Nak buat tak ada masalah apa pun. Siapa rajin nak buat lah. Jangan pergi tuduh Wahabi sudah lah. Pergi Wahabi ni. Kena tuduh Wahabi pula. Tak ada kaitan dengan Wahabi. Imam Malik tu lagi lama daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Tak ada kaitan langsung. Itulah yang kita dah bincang itu insya-Allah. Hari ni insya-Allah anda bawa hadis Nabi sama dengan hadis daripada hadis yang hari itu. Hadis ni daripada seorang sahabat namanya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud, bukan Abdullah bin Mas'ud. Dia sahabat Nabi, ada seorang nama Abdullah bin Mas'ud. Ada satu lagi ni nama Abu Mas'ud. Orang lain tu. 2 orang yang berbeza. Orang panggil dia juga dengan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Orang Ansar, maksud orang Madinah. Abu Mas'ud ni dia pernah kata, dia kata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni selalu sangat. Maksudnya tiap-tiap kali nak sembahyang, Nabi Muhammad SAW ni dia akan pergi ni sentuh dekat belakang masa nak sembahyang. Wa yaqulu, masa Nabi sentuh tu Nabi Muhammad dia bercakap. Dia kata apa? Istawu, saf kamu tu bagi sama. Faham tak? Maksudnya nak masuk sembahyang tu, Nabi Muhammad ni pegang belakang orang ni, gosok, suruh saf tu sama. Faham? Ni tepuk belakang saf. Kan? Ni kata dia bukan sekadar dia tepuk belakang je. Nabi Muhammad siap kata istawu, bagi sama. Nabi kata bagi sama saf. Dan wala takhtalifu, jangan kamu berselisih. Maksudnya jangan seorang ke depan, jangan ke belakang seorang, jangan Nabi suruh samakan saf itu. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW kata wala takhtalifu, jangan kamu berbeza-beza. Fala fatakhtalifa qulubukum, kalau kamu ni masuk saf, lepas tu saf kamu nampak kalang kabut, seorang depan seorang belakang, bimbang-bimbang hati antara kamu, hati kamu dengan hati orang lain. Sahabat-sahabat Nabi takut berbeza-beza juga. Takut hati kamu tak bersatu. Tu kata Nabi SAW. Liyali minkum ulul ahlami wan nuha. Orang yang mula-mula sekali kamu letak depan ni dalam saf adalah ahlul nuha, ahlul ahlam wan nuha. Orang-orang yang agak berumur. Ni saf depan Lepas tu summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, kemudiannya orang yang selanjutnya dan kemudian orang selanjutnya.
Qala Abu Mas'ud, sahabat Nabi nama Abu Mas'ud ni, Nabi Muhammad wafat, dia hidup lagi. Bila dia hidup tu, dia tengok apa yang berlaku di kalangan para sahabat, dia pun sebut, dia kata fa antum al-yaum asyaddu ikhtilafan. Nabi SAW kata hari ni korang betul-betul bergaduh. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis ni secara literalnya Nabi Muhammad ni nak bagi tahu dekat kita masa semayang saf kena bagi sama. Satu Nabi Muhammad ni dia nak bagi kita sama saf tu sampai satu tahap bila nak semayang ni dia boleh tepuk atas belakang kawan dia, sahabat-sahabat supaya samakan saf. Masa nak masuk semayang tu tepuk belakang, betulkan saf, dapatkan saf. Tu Nabi sallam. Dia pesan pula ni, jangan berbeza-beza sebab sebenarnya kamu dak berbeza-beza ni falsafah dia menyebabkan hati kamu pun akan berbeza-beza. Tu Nabi Muhammad kata. Lepas tu Nabi Muhammad sebut pula saf ni susunan dia bagaimana. Saf ni susunan dia yang nombor satu yang kat depan tu ahlun nuha wal ahlam. Itu orang-orang yang agak berumur. Tu saf pertama Lepas tu. Selepas tu siapa dia? Nabi tak sebut secara terang-terangan. Siapa dia? InsyaAllah nanti kita akan bahaslah. Hadis Nabi SAW. Dan yang keempatnya dalam hadis ni Nabi SAW bagi tahu, sahabat Nabi bagi tahu, sahabat Nabi memang berperang selepas daripada wafatnya Nabi SAW. Okey, yang pertama, Nabi Muhammad SAW ni dia nak sebut dekat kita tentang saf bagi sama. Satu Nabi Muhammad dia nak bagi sama saf sampai dia pergi tepuk belakang. Sebab itu kita ni masa semayang, masa tengah semayang dah, kawan kita saf tak betul, kita boleh betul saf kawan kita. Tak salah. Kalau kat Malaysia ni mungkin kita tak berapa nak buat, tapi kalau dekat negara Arab ataupun masa nak belajar dulu kat Pakistan, memang orang sana tak ada masalah. Kita tengah semayang ni kita perbetulkan saf kawan kita sebelah. Satu bagi sama, satu lagi bagi rapat. Ana ingat ada masa belajar Pakistan dulu, kita semayang, kita ni orang Malaysia. Bila kita orang Malaysia, kita semayang, kaki kita tu kita tak buka bagi rapat kaki kawan kita sebelah. Betul tak? Kita kan buka, lepas tu kawan tu bagi rapat. Itu yang sebenarnya lah. Macam kita pergi kat Saudi tu kan, tengok orang Arab semayang macam mana. Dia punya kaki dengan kaki kawan tu kan bagi rapat sebelah. Kadang-kadang dia bagi belaga pula kawan dengan dia tu kan. Kaki sebelah-sebelah. Kita orang Malaysia bukan macam tu. Kita semayang macam kita semayang lah. Relax. Belaga tu kalau ada kawan sebelah bagi laga, buat lari sikit. Betul? Betul kan? Kalau orang letak kaki sikit, kita buat lagi. Itu memang tak nak bagi kena. Itu kita lah. Pak Arab ke, Mamat Pakistan mana ke, mari semayang dekat masjid surau kita, masjid kita. Lepas tu dia semayang, dia buat sama kaki macam tu. Hoi, kita buat lari je. Tak nak bagi kaki kita kena kaki dia. Sombong tu. Kan? Kita. Tapi orang sana memang dia semayang, dia bagi kena kaki dia. Kalau jenis agak serius sikit tu, sampai satu tahap, dia punya tumit dengan tumit kawan tu bagi belaga. Betul kan? Parti Pak Arab dah buat. Jadi, kita pergi ke Pakistan. Nah, cerita masa belajar Pakistan. Kita Malaysia ni bukan bagi rapat macam tu, buat relax. Semayang. Masa semayang tu, kita tak bagi rapat lah dengan kaki hamba Allah tu. Hamba Allah ni tengah semayang, duk cuik-cuik kat kaki kita supaya bagi rapat. Dia cuik ni, tarik. Cuik-cuik. Duk semayang, cuik kat peha. So, bagi rapat. Ni, Mamat orang sana lah. Ni cerita sebab dia nak pegang hadis Nabi SAW tu. Kita pula tak bagi rapat, tak tahu kan. Ni kita punya sombong. Lepas tu masa rokok, bila rokok dia boleh turun. Bila turun dia pegang kaki kita, dia tarik. Bro. Oh yo. Jam. Ni cerita betul. Ni anak cerita serius, kisah benar. Boleh masuk TV3. Maksudnya cerita betul memang realiti berlaku. Tapi salah ke? Sebenarnya tak salah. Memang boleh kita tengah semayang, kita tarik kawan kita jauh bagi dekat tu. Memang boleh. Kita tengah semayang tu kawan kita tu nampak saf tak sama, kita lepas betul saf. Kita tengah duduk semayang tu, kita rasa saf aku ni kena ke tidak. Contoh kita boleh tengok kaki saf ke tidak tengah semayang. Tak salah. Sebab saf sama ni menggalakkan saf sama ni memang disebut di dalam nas secara terang-terangan. Nabi Muhammad sendiri sebut istawu, perbetulkan saf. Istawu ni makna samakan. Istawu maksud samakan. Maksudnya kita punya saf tu bagi sama. Cuma di kalangan ulama-ulama fiqh, mereka ni selalu meletakkan asas nak menentukan samanya saf adalah dilihat pada tumit. Sebab manusia ni ada yang kaki dia panjang, tapi tidak ada manusia yang tumit dia panjang. Ada orang tumit panjang? Ada? Dia punya tumit tu terbelakang lebih daripada orang lain. Ada kan? Yang ada ni kaki depan dia yang panjang. Sebab tu masa kita berbetulkan saf, bukan tengok kaki depan dia tu, kena tengok tumit dia.
Macam kita ni nak ikut seorang Pak Imam. Dia seorang, kita ikut dia. Caranya kita bukan tengok kaki dia tu. Kita pergi samakan kaki dia dengan kaki kita. Dia tu Pak Imam. Dia Pak Arab pula. Pak Arab ni kaki dia besar. Ataupun kaki orang Afrika kan besar kaki dia. Boboh pula orang kecil macam nak tepi tu, ya Allah. Dia nyek kepala. Kan? Dia tu kaki besar. Kita ni pergi masuk, yang kaki kita dengan kaki dia, kaki kita kecil. Kita pergi ikut depan. Macam kita pula jadi Pak Imam. Betul tak? Sebab tumit kita dah ke depan. Betul kan? Caranya bukan tengok kaki tu. Kita kena tengok tumit dia dengan tumit kita. Belakang sikit. Okey, ada pula satu lagi. Kita jadi imam. Kita budak. Kaki kita kecil. Datang yang Pak Arab ni. Mari Pak Arab tu pun pemat Afrika mana datang ni. Dia ni pergi masuk sah. Kaki dengan kaki terdepan nampak sama. Tapi tumit dia kat belakang. Betul kan? Itu tak jadi masalah. Sebab perkiraan itu terletak kepada tumit. Bukan pada kaki yang depan. Boleh faham Sebab kesamaan soft itu dilihat kepada tumit. Alhamdulillah lah. Surau kita. Bukan surau kita ni. Di mana-mana dah sekarang. Semua surau masjid, kapet dia dah ada garis siap kan. Jadi kita mari semayang ni, tengok garis agak-agak ni ke jalan lah. Itu pun Alhamdulillah. Orang Pakistan tu kreatif. Dia boleh cipta kapet yang ada garis. Memudahkan kita. Alhamdulillah. Senanglah insya-Allah. Walau bagaimanapun asasnya soft tu kena bagi sama. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ni memang dia terlalu serius tentang soft. Ada hadis Nabi SAW daripada seorang sahabat nama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menyamakan saf-saf kami hatta ka'annama yusawwi biha al-kidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu summa kharaja yawman faqala hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saf faqala ibadallah la tusawunna sufufakum aw liyukhalifanna Allah baina wujuhikum. Kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni masa dia nak perbetulkan saf orang ni cukup serius. Sehingga kan kadang-kadang Nabi Muhammad dia akan bawa pedang, lepas tu dia punya penutup pedang tu. Dia panggil apa? Sarung pedang tu kan. Dia ambil sarung pedang tu sampai guna sarung pedang dia perbetulkan orang. Itu biar zaman Nabi jangan kita buat kat surau kita pula. Dia pergi kat mana jumpa pedang satu, dia gila gantung satu sini. Buat apa ni? Nak perbetul soft. Duduk tak lama mari boleh tangkap ISIS. Cerita ni zaman dulu tak ada masalah. Mana-mana pergi bawa pedang Zaman dulu memang macam tu. Kita ni duduk kat Malaysia, lepas tu kita rasa kalau kita tengok ada orang buat senapang lah apa, kita terkejut. Kalau pergi kat negara-negara tertentu, senapang ni benda biasa je. Ana duduk kat Pakistan, antara benda yang nak terkejut mula-mula sekali sampai Pakistan, orang buat pistol masa semayang. Buat pistol ni, buat pistol ni. Orang dia kan dia pakai kurta, baju kurta, lepas tu dia pakai baju vest luar tu. Bukan vest macam kita pakai tu, vest yang style orang Pakistan pakai tu. Dalam poket tak ada pistol. Ni, mari semayang ni. Kita ni semayang ni ada kunci, handphone tak kat depan. Dia letak pistol. Ambil kau. Jam kita. Tak pistol depan berang. Itu ya betul semayang apa ni? Kan? Itu yang buat pistol kalau buat senapang. Ada yang buat senapang Kalashnikov. Budak kita sebut Kalashnikov. Bukan yang buat dia tu. Kalashnikov. AK-47 apa? Kan senapang yang Osama duk bawa tu lah. Tengok dalam TV iklan Osama tu kan. Osama pegang tu Kalashnikov AK-47. Itu memang sana senang nak dapat kat Pakistan. Kalau duduk kat Pakistan, kat tempat anda tu Karachi, pergi atas sikit sepada Afghanistan. Nama tempat tu Peshawar. Peshawar tu dia ada pasar senapang. Ambil kau. Pasar senapang. Memang ada pasar jual senapang. Lepas tu harga murah, RM200, RM100.5. Boleh nego pula ni, berapa ni? RM200. Alam tak kurang sikit. Ambil RM100. Macam beli sayur. Memang macam tu kat Pakistan. Ni peluru-peluru ni, jual ni. Dia letak dalam bekas macam ni kan. Jual peluru. Bekas ambil satu bekas. Dan satu gelas macam ni kan. Peluru satu bekas ambil RM2, RM3. Wih, peluru tu. Peluru hidup ni bukan peluru kapur ni. Peluru hidup. Ni memang berlaku kat Pakistan. Orang dia ni kadang-kadang pergi mana-mana ada senapang duk gantung kat belakang. Hebat banyak tu. Kita Syekh pergi mana-mana bawa beg pun belagak sakan. Ni bawa beg kan. Belagak. Semayang tak kat depan ada beg. Orang pun senapang terus. Ni masa semayang letak kat depan tak kat depan. Ni kan. Ni bucu senapang tu kat kepala kita dah.
Tengah semayang meletup, mati syahid kat situ. Ni ceritalah kat Pakistan. Ana pergi ke Kashmir, duduk kat Karachi, pergi ke Kashmir. Kashmir, anda tak tahulah sekarang, wallahualam. Masa anda pergi tu, dia tengah bergolak masa tu. Bergaduh lah antara India dan Pakistan ya. Jadi dekat situ tu ada satu bandar. Dia panggil Bandar Muzaffarabad. Di atas bukit. Anda pergi. Memang lawa lah Kashmir ni. Kashmir ni tempat yang lawa lah. Anda alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rezeki, boleh pergi. Alhamdulillah. Duduk 2 bulan dekat sana. Jadi, pergi semayang dekat satu tempat semayang Jumaat. Terkejut. Cerita khutbah pakai tongkat, dia pakai senapang. Khutbah pakai senapang, Syekh. Dia pakai senapang. Bomba khutbah. Uish. Ini tak berani tidur Ni kalau tidur ni saja itu. Ni realiti Pakistan lah. Jadi negara dia memang pakai senapang ni benda biasa tau. Ni style orang di negara-negara tertentu Di Mesir pun ada, tapi tu dekat alik-alik tu, alik-alik atas sikit tu lah. Adalah kalau alik bawah ni tak berapa baik, kat bandar ni tak ada sangat. Yang cerita ni dekat ada tempat-tempat pendalaman. Kalau Pakistan dalam bandar pun ada. Kat dalam bandar, bawa senapang. Pergi semayang letak kat depan. Terkejut bewak kita. Mula-mula tengok terkejut, ya Allah, bawa senapang. Kan? Tembak orang, bunuh orang. Macam tak ada apa-apa bunuh orang. Kan? Macam kita dapat berita orang accident, kan biasa je. Meninggal, accident lah, okey. Macam tu dia orang, bunuh orang, tembak ni macam tu. Tahu bunyi, siapa pula nak tembak. Bunyi tu sembang. La ilallah, rasa macam cowboy dah. Itu cerita di Pakistan lah. Duk minum teh seorang kawan nak suara minum teh. Tengah minum teh, bunyi pelong. Kawan cakap, hai, siapa dia kena tembak? Siapa kena tembak? Rupa-rupa yang kena tembak depan. Rumah tu kat depan. La ilah depan. Peluru tu nasib baik tak pusing ke sini. Depan kawan tu. Syekh, nak cerita Pakistan lah. Jadi, kalau kita pergi dekat tempat yang begitu, dia macam mati, dia rasa macam benda biasa. Bawa senapang, biasa. Tapi kalau kita dekat sini, jalan dia bawa senapang, ajaib banyak. Kan? Sebab apa? Sebab tempat kita ni tak terbiasa dengan begitu. Dan negara dia orang tu terbiasa dengan begitu. Supaya juga bila kita cuba nak imajinasi macam mana pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi Muhammad, mana-mana bawa pedang. Pedang cara orang Arab tu kan. Mana-mana je lah bawa pedang. Kalau perang lagi lah bawa pedang. Dia ada pula pedang yang bawa perang, ada pedang yang tidak dibawa semasa perang. Pedang untuk sekadar perhiasan. Ada. Arab ni dia ada pedang perhiasan. Pedang tapi perhiasan. Itu yang susah. Kan? Bawa pedang. Jadi bila nak betul saf, buat keluar sarung pedang lah. Berang. Betulkan saf. Uish, kau biar betul. Kan? Biarlah zaman dulu. Kita kat sini jangan duk terlebih pandai. Yang buat lagu tu kacau banyak. Orang kata ISIS. Kan? Jangan Habis nak cerita konteks tu konteks. Lepas tu baca hadis tengok, Nabi dengan pedang ni macam ISIS pula. No. Jangan duk faham lagu tu. Ini konteks pada zaman itu pada zaman itu gitu. Jadi cerita hadis Nabi Muhammad ni dia terlalu serius membetulkan saf. Sehinggalah kata Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir ni cerita. Dia kata ada seorang lelaki ni, dia ni daripada kampung. Dia ni bukan orang Madinah, daripada luar, datang orang Badui mari semayang dekat masjid Nabi SAW. Masa semayang tu dada dia nampak ke depan sikit. Dia nampak ke depan, tengok ke tepi nampak terlebih ke depan Nabi SAW kata, ya ibadallah, la tusawwunna sufufakum. Hamba Allah, wahai hamba Allah, mudah-mudahan kamu ni perbetulkan saf kamu. Saf kamu ni bagi betul. Aw yukhalifanallah baina wujuhikum. Kalau kamu tak buat, bimbang Allah Taala jadikan kamu berbeza antara satu dengan yang lain. Kamu bergaduh antara satu dengan yang lain. Maksudnya Nabi SAW menggambarkan pentingnya saf tu. Penting saf sembahyang ni bagi sama ni terlalu penting. Nabi Muhammad ni. Satu. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad menggambarkan kepentingan saf pertama. Saf pertama. Kita orang Malaysia, kita ni ada satu perangai, iaitu bila kita datang semayang, kita tengok ada orang, kita suka mendahulukan orang lain duduk saf pertama. Walhal kalau kita nampak kosong, kita jangan suruh orang pergi dulu, kita kena pergi dulu. Sehingga kan dalam fiqh dia ada kaedah al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Kita ni mendahulukan orang pergi masuk dulu dalam saf itu makruh hukumnya. Tetapi pada yang lain daripada saf itu adalah digalakkan. Makan tu kita nak dahulukan kita dulu ke dahulukan orang lain? Afdal kita dahulukan orang lain. Makan kita nak berjalan. Nak berjalan ni contoh kat pintu. Siapa nak masuk dulu? Afdal kita dahulukan orang lain
Jadi dalam bab makan, keluar, nak keluar masuk daripada surau masjid, kita afdal dahulukan orang lain, raikan kepada orang lain. Berbeza dengan soft. Soft ni kalau kita sila orang dulu, yang kita suruh tu makruh. Faham tak? Maksudnya kita kena pergi dulu. Itu yang penting tu. Nabi Muhammad SAW jadi sebut daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Bukhari. Nabi Muhammad kata, "Lau ya'lamun nas ma fil nida' was saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Nabi Muhammad kata, kalaulah manusia tu tahu apa kelebihan yang ada pada saf yang pertama dan juga pada azan. Azan untuk Bilal tu lah. Orang jadi Bilal tu kan. Kalaulah orang ni tahu kelebihan jadi Pak Bilal pergi azan, pagi orang mari semayang. Yang kedua, dia tahu kelebihan duduk dalam saf pertama. Nabi kata, "Summalam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Dan dia ni tak boleh nak duduk dalam saf pertama. Dan dia ni tak boleh nak jadi Tok Bilal pergi azan. Kecuali terpaksa dia buat undian, pasti dia akan buat undian. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, saf pertama ni dia punya berebut ni, kelebihan ni, kalau orang tu tahu kelebihan, mesti dia berebut nak duduk kat depan. Jadi saf pertama. Betul tak? Kalau lah sampai satu tahap tak dapat saf pertama, kecuali kena buat undian, dia akan buat undian. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, duduk dalam saf pertama ni ada kelebihan dia lah. Bukan saf pertama je, satu lagi azan. Tu Pak Bilal tu, berebut jadi Pak Bilal kan. Kalau ada orang berebut, yalah tu, kelebihan tu. Dia nampak kelebihan azan. Tapi orang berebut bukan sebab kelebihan azan tu. Dia berebut sebab dia rasa suara dia sedap. Masalah juga. Kan? Dia duk kira lah, suara bukan sedap pun. Aku ni standard awi you. Dia rasa suara macam awi kan. Apa salah aku suara macam awi tak boleh azan? Orang suara penyanyi rock belum tentu lagi azan dia sedap tau. Betul ya ni cakap? Tengok dalam TV tu, ada sekali Amy-Search azan. Tengok, ada kan? Anda tengok dalam TV ada, bulan Ramadan 2 tahun lepas apa. Masa tu kan dia tunjuk azan masuk maghrib tu, awi. Ana ni duk, awak tak sedap lah azan, tengok lah. Bukan awi ni, Amy-Search. Anda tengok, loh, Amy-Search azan tak sedap, nyanyi sedap. Yang Pak Bilal kita ni, azan sedap, suruh menyanyi pula tak sedap. dia suara dia sesuai apa kan? Dia sesuai azan, satu lagi suara tak sesuai dengan azan. Suara ni sesuai untuk menyanyi kan. Atas orang lah Amy-Search tu suara dia kalau menyanyi sedap tu sampai konsert ribu-ribu datang kan. Kalau Pak Bilal kita buat konsert seorang tak nak dengar. Tapi bila kita tengok dia azan dalam TV, awak tak sedap. Maksudnya kesesuaian kesesuaian. Okey, kita ni azan berebut tu Nabi Muhammad kata kalaulah orang tahu kelebihan azan, berebut-rebut, kalau nak undi pun sanggup dia undi. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi Muhammad kata pula, Nabi kata, "Walau ya'lamuna ma fit tajhiri lastabaqu ilaihi." Kalau dia orang tahu ni kepentingan solat berjemaah, mesti dia orang bulu-bulu pergi solat jemaah. Tu kata Nabi sallam. "Walau ya'lamuna ma fil atamah was subhi la atauhuma walau habwan." Nabi kata kalaulah mereka ni tahu kelebihan sembahyang Isyak dan juga sembahyang subuh, sudah pasti mereka akan datang solat subuh dan solat Isyak walaupun dalam keadaan merangkak. Atamah ni solat Isyak yang dilewatkan. Atamah. Ada satu istilah dia panggil solat Isyak kan. Ada satu lagi al-atamah. Atamah ni solat Isyak yang dilewatkan. Jadi Isyak ni memang tak afdal kita segerakan. Kan? Contoh hari ni kita masuk Kubur masuk waktu. 8 sekarang lah contoh masuk waktu kan. Kita tak terus semayang, masuk waktu kita terus semayang. Dia tidak afdal. Semayang Isyak ni lewatkan sikit. Pasal tak? Yang tu kalau kita tengok pada semayang Isyak. Maghrib tak? Maghrib memang afdal, segera kan? Sebab apa? Sebab masa dia terlalu pendek kan? Tu pun kena ambil perhatian juga tu. Masa kita semayang Maghrib, semayang Isyak, kita ni baca Al-Quran. Semayang Maghrib, bacaan Quran kita, surah ni bacakan pendek-pendek dah. Jangan baca panjang-panjang. Surah Maghrib, jangan pergi baca surah Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah, Syekh. 3 rakaat, 2 rakaat Baqarah. Rakaat yang kedua pula surah Al-Imran. Bagus. Assalamualaikum, orang bang Isyak. Okay. Dia semayang Maghrib kita ambil pendek-pendek. Tapi Isyak kita nak baca panjang-panjang, tafadhal. Sebab itu Maghrib tu cadangan dia bacalah macam Alam Nashrah wad-duha kan. Apalagi Qul ya ayyuhal kafirun. Itu okey sangatlah. Tapi kalau waktu Isyak kita baca panjang sikit. Bacalah Al-Baqarah ke. Yalah Al-Baqarah tu bukan Al-Baqarah 2 juzuk sampai 3 juzuk tu. Mampu lah aku tu.
Dia tunggu bila lah nak habis Baqarah, habis semayang Isyak ni macam habis semayang tarawih tu. Bukan lagu tu lah. Kita baca panjang sikit daripada biasa waktu Isyak. Subuh juga subuh. Jadi semayang Isyak ni memang afdal kita lewatkan sikit. Lewatkan sikit tu dia panggil atamah, dia panggil. Nabi Muhammad dia sebut, Nabi kata walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi. Kalaulah mereka ni tahu apa kelebihan yang ada pada atamah, semayang Isyak ni lewatkan sikit tu kan, dan juga subuh, la atau huma walau habwan, sudah pasti mereka akan datang ke masjid, ke surau untuk solat subuh dan atamah ni Isyak yang lewat berjemaah itu, walaupun dalam keadaan merangkak sekalipun. Maksudnya kelebihan lah yang ada cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin hadis yang nak cerita tu macam mana Nabi Muhammad gambarkan kepentingan saf yang pertama. Jadi afdalah kita duduk dalam saf yang pertama. Yang seterusnya, dahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Saf ni dahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Dah orang dah masuk, kita mari ni nak nombor satu pula ni, nak duduk balik ni ke nak balik ni. Jawabnya dahulu yang kanan. Faham Hadis Nabi SAW yang menyebut secara terang-terangan saf ni kita masuk yang kanan dahulu berbanding yang kiri ni, terang-terangan ni kita tak ada, tak jumpa hadis. Tapi dipakai pada umum hadis. Sebab ada hadis yang Nabi Muhammad terlalu mementingkan yang kanan berbanding yang kiri. Pada semua perkara. Pakai kasut yang kanan dulu, kan, contoh. Kita nak makan yang kanan, kita tawaf yang kanan, semua yang kanan dulu kan. Jadi kita wuduk dahulukan yang kanan, masa kita basuh kaki dahulukan yang kanan. Dalam umum hadis Nabi Muhammad menggalakkan yang kanan berbanding yang kiri. Makanya bila kita masuk saf pun ulama-ulama hadis letak asas atas umum hadis yang dahulukan yang kanan. Bila kita masuk saf dahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Pesan jadi kita masuk satu nak buat ni. Jawapannya kanan. Tapi janganlah kanan sampai berat sebelah. Ni mari ni start sini kanan penghujung. Kan kosong. Itu tak cerdik pula lah. Kan? Jadi kita bagi nampak seimbang lah. Tapi kalau kita datang tengok kalau sama, mana satu? Kita dahulukan yang kanan. Orang datang tu nampak sengit, duduk yang kiri kan. Datang pula seorang lagi nampak macam dah sama. Masuk yang kanan dahulu berbanding yang kiri. Cara saf tu insya-Allah. Okey. Dan saf ni pula Nabi Muhammad ada nyatakan yang terbaik. Macam mana saf yang terbaik? Dalam hadis Abu Dardah radhiyallahu an, riwayat hadis Muslim. Qala Rasulullah sallallahu khairus sufufir rijal awwaluha. Saf yang terbaik orang lelaki ni yang pertama. Orang lelaki ni saf yang terbaik sekali depan. Terbaik Dan Nabi Muhammad kata wasyarruha akhiruha. Saf orang lelaki yang tak baik sekali kat belakang. Wasyarruha, seburuk-buruk saf. Syarru ni bahasa Arab, makna Melayunya seburuk-buruk. Seburuk-buruk saf bagi orang lelaki yang paling belakang sekali. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Saf orang perempuan yang terbaik belakang pula. Lepas tu wasyarruha awwaluha, dan saf perempuan yang paling buruk yang paling depan. Ambil ngau. Yang kita sekarang ni berebut, yang lelaki berebut nak duduk belakang. Yang perempuan ni pula berebut nak duduk depan. Bagus. Berlaku macam tu. Itu terbalik. Nabi Muhammad ni kata saf orang lelaki yang terbaik sekali depan. Yang tak baik sekali saf bagi orang lelaki ni belakang sekali. Itu tak baik tu. Jadi kita dahulukan orang tu tak baik. Nabi Muhammad bukan sebut saf lelaki, saf perempuan pun Nabi sebut. Saf orang perempuan yang terbaik paling belakang sekali. Yang tak baik duduk depan. Kan? Jadi orang perempuan tu dia jangan berebut duduk kat depan, dia kena berebut duduk kat belakang. Silalah sila. Betul kan? Bagi orang perempuan. Orang lelaki no. Orang lelaki tak, saya pergi dulu. Awak datang lambat, pergi mampus. Siapa suruh datang lambat? Kan? Betul. Ni mari saf masuk saf elok-elok lah. Lepas tu ustaz datang. Ustaz datang lambat, pergi mampus ke ustaz tu? Siapa suruh datang lambat? Nak dapat sedepan datang awal. Cakap ustaz, peduli apa dia ustaz ke tidak? Kan orang Melayu kan macam tu. Orang Melayu ni dia ada feudalism, feudal. Dia kena ikut orang atas kan. Jadi kalau masyarakat kita ni antara dia hormat ni ustaz, orang pakai serban, tu dia hormat kan. Jadi dia dah masuk saf. Dia masuk saf betul saf. Masa betul saf tu sebelum kat takbir dia terperasan ada ustaz kat belakang. Dia pun ghostan. Ustaz masuk saf. Baiknya dia. Tak payah. Pergi mampus. Pergi bawa ke dia. Kalau ustaz nak ada depan, sila datang awal, cakap ustaz tu. Itu Bahkan kalau kita suruh juga dia masuk depan, kita ghostan, perbuatan itu hukumnya adalah makruh. Faham ni penting saf lah kalau ikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkenaan dengan hadis ni, berkenaan dengan saf kanak-kanak. Yang ni selalu orang bangkitkan isu saf kanak-kanak
Sebenarnya orang timbulkan kewujudan saf kanak-kanak ni ada dalam pandangan ulama sebenarnya. Ada surau-surau masjid dia letak papan tanda saf kanak-kanak, betul kan? Macam tempat kita tak ada lah kot surau kita ni. Tapi ada separuh letak, ada separuh tak letak. Bila dia sembahyang Jumaat, dia buat saf kanak-kanak kat belakang. Sebenarnya saf kanak-kanak ni wujud ataupun tidak dalam fiqh Islam Sebenarnya pandangan ulama memang ada. Pandangan ulama. Ulama yang kata adanya saf kanak-kanak ni adalah Imam Ibn Qudamah dan satu lagi Al-Imam An-Nawawi. Ada? Dia sebut terang-terang kewujudan saf kanak-kanak. Dan kenapa dia boleh kata ada? Sebab dia pertama dia merujuk pada hadis. Hadis ni Imam Bukhari riwayat. Berkait dengan seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bin Abbas ni cerita, anna Rasulullah sallallahu marra biqabrin qad dufina lailan. Adalah seorang hamba Allah di sahabat Nabi ni, dia telah meninggal pada waktu malam. Dan dia pun ditanam pada waktu malam. Cumanya faqala mata dufina haza. Nabi Muhammad ni tanya sahabat, Muhammad ni ditanam bila? Ni dah tanam siap lah ni. Dah tanam tu Nabi pergi tanya, hamba Allah fulan-fulan meninggal ke? Tanam dah, tanam. Bila tanam? Malam tadi ya Rasulullah. Tanam malam tadi. Nabi Muhammad tanya, qala afala azantumuni? Kenapa korang tak cakap ke aku? Kenapa tak bagi tahu ke aku? Apa kata sahabat? Qalu dafannahu fi zulmatil lail fakarihna an nuqizaka faqana fasafafnahu khalfahu. Jadi kata sahabat, kami ni dia meninggal waktu malam. Kami nak tanam waktu malam. Malam ni gelap. Kalau kami bagi tahu pada kamu, menyusahkan kamu Rasulullah. Jadi sahabat Nabi sengaja tak nak bagi tahu dekat Nabi sebab tak nak menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Nabi Muhammad bila datang siang tu lah, kenapa korang tak cerita kat aku? Nabi ni pula tanya kepada para sahabat. Makanya dalam hadis ni sebut, katanya Ibnu Abbas, nampak Nabi Muhammad SAW ni berdiri dekat kubur. Jadi Ibnu Abbas ni masa tu dia budak lagi. Bila dia budak, nampak dia duduk saf belakang sekali. Faham tak? Saf solat jemaah tu, solat jenazah tu, Ibnu Abbas yang budak-budak duduk kat belakang sekali. Kata Ibnu Abbas, wa ana fihim fa shalla alaihi. Aku di kalangan orang ramai-ramai itu, dan kata Ibnu Abbas, aku duduk belakang sekali. Hadis itulah dijadikan dalil kewujudan saf kanak-kanak. Faham tak? Hadis itulah dia. Cuma hadis tu dia bukan cerita pasal sembahyang jemaah macam kita ni. Sembahyang jenazah. Hadis tu sebut dalam kerangka sembahyang jenazah, bukan sebut sembahyang jemaah kita biasa ni. Jadi satu. Yang kedua, hadis Abu Daud. Seorang sahabat nama Abu Malik Al-Ash'ari, dia kata, ala uhaddithukum bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Korang nak ke aku nak cerita dekat korang macam mana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Soalan. Jadi dia kata, fa aqamas salah, Nabi Muhammad mendirikan sembahyang. Fa saffar rijal, kemudian saf lelaki. Lepas saf lelaki, wa saffal ghilman khalfahu, di belakang tu saf kanak-kanak. Hadis hadis ni riwayat Imam Abu Daud. Okey, dua hadis ni dijadikan dalil oleh Imam Ibn Qudamah dan juga Imam An-Nawawi mengatakan kewujudan saf kanak-kanak. Tiba-tiba datang ulama lain. Antara ulama tu adalah Syekh Al-Bani rahmatullah alaih. Dia tulis kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 3 perkara dibangkitkan. Yang pertama, hadis Abu Daud yang sebut tentang saf kanak-kanak, iaitu seorang tua lepas tu saf kanak-kanak kan. Dia kata hadis Abu Daud tu, hadis itu ada seorang perawi, Ash-Shahr bin Haushab, dan dia ni ingatan dia lemah. Jadi hadis ni tak kuat, tak valid. Satu. Hujah hadis yang satu. Yang kedua, dia kata hadis Muslim, hadis yang kita quote tadi, hadis Bukhari tu, hadis tu dalam kerangka sembahyang jenazah, bukan sembahyang jemaah biasa. Faham Dua dah hujah hadis. Yang ketiga, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kanak-kanak boleh jadi imam. Kalaulah kanak-kanak boleh jadi imam, kenapa saf kanak-kanak dekat belakang? Betul kan? Sepatutnya kalau kanak-kanak boleh jadi imam, saf dia pun bersamalah dengan orang lain. Faham Itu logik dia lah. Disebabkan hujah itu, makanya Syekh Al-Bani rahmatullah alaih beranggapan saf kanak-kanak ni tidak ada. Hadis ada, hadis tak kuat, kata dia. Faham tak? Hadis tu tak kuat jadi di situlah penghujahan berkenaan kewujudan saf kanak-kanak ataupun tidak ada saf kanak-kanak. Tak apalah, walau bagaimanapun sembahyang jemaah ni yang pentingnya saf itu perlu dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita jaga saf masa kita solat berjemaah insya-Allah. Wallahu a'lam. Hadis yang kita baca ni adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam. Hari tu, minggu yang lepas itu,
Ada kawan kita ni tanya soalan. Ana dia tak masuk dekat handphone Ana masa tengah kuliah. Bila Ana dah balik baru masuk. Sebab tak tahulah Ana pakai Selcom. Selcom 2-3 hari ni memang teruk Memang teruk sungguh Selcom ni. Lain tahu apa nak ada Soalan dia lebih kurang yang Ana ingat gitu. Soalan dia ni ada berhasrat untuk buat satu projek surau. Macam mana soalan dia? Ya, Ana tengok sini takut-takut tersilap. Soalan dia Okey, soalan dia kata selamat hari raya nombor 1. Kan, saya ada satu soalan. Saya ada berniat untuk sedekah kepada surau di kawasan saya sejumlah ringgit sekian-sekian lah. Jika mendapat projek yang saya usahakan, dikaitkan dengan satu projek yang dia buat, kalau dapat projek itu nanti dia dapat untung tu sikit, dia nak bantu pada surau sekian-sekian dengan kadar duit bergian-gian, kata dia. Okey, alhamdulillah berjaya. Dia kata berjaya. Siapa dia tu? Dia kata alhamdulillah berjaya. Soalannya, boleh ke sebahagian dari peruntukan itu saya sedekahkan kepada surau lain yang lebih memerlukan? Itu soalan dia. Boleh ke tidak? Okey, yang pertama, Allah Subhanahu taala ada sebut tentang ayat Quran, ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala ada sebut bahawasanya nasakh berlaku antara Quran dengan kitab-kitab lain. Allah Taala kata ma nasakh min ayatin aw nunsiha aw na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kami tidak akan menasahkan sesuatu ayat kecuali kami akan gantikan yang lebih baik. Ayat Quran, Taurat Injil tu dah baik, kan? Tiba-tiba Allah Taala datang ke ayat Quran, Quran tu menasahkan. Ayat Quran tu lagi baik daripada ayat dalam Taurat, dalam Injil. Faham Jadi tidak berlaku penasahan kecuali datang yang lebih baik. Jadi bermaksud di situ ada satu konsep secara tak langsung dalam Al-Quran mengajar bahawasanya kalau ada satu benda yang baik, tiba-tiba ada yang lebih baik, maka dahulukan yang lebih baik. Faham Konsep tu wujud satu. Yang kedua, kes ni selalu berlaku ni, kita ni mungkin dekat dengan Aidil Adha, mungkin benda ni kita akan bincang jugalah. Iaitu apabila ada orang tu bernazar untuk nak sembelih korban, dan dia mentakyinkan, menentukan kepada binatang tertentu untuk dibuat korban. Contoh kambing, kambing ni aku nak buat korban, contoh. Tiba-tiba dia tentukan kambing tu sebagai korban, maka wajiblah dia sembelih korban pada kambing itu. Tiba-tiba dia jumpa ada kambing lagi baik daripada kambing tu. Lagi baik tu dalam maksud daging dia mungkin lagi banyak. Faham? Boleh ke tidak dia nak gantikan, cancel yang dia nazarkan takyin tadi dengan kambing ganti yang lebih baik? Boleh tidak? Jawabnya boleh. Faham? Jadi walaupun dia tentukan kambing A yang baik tu, tiba-tiba ada kambing lebih baik, dia tak nak sembelih kambing yang A, nak ganti kambing lebih baik, boleh ke tidak ganti tu? Hukumnya adalah boleh. Faham? Boleh Lebih-lebih lagi lah boleh kalau orang kambing dia hilang. Dia pula kambing ni nak buat korban. 2 hari lagi nak raya korban, orang pergi rembat kambing tu. Contohlah kan dia, sudah mana kambing aku dah takyin ni ataupun dah menazar nak sembelih kambing tu. Dia boleh ganti kambing lain, dia ganti kambing tu setara ataupun lebih hebat daripada kambing yang tadi. Faham Jadi konsep menggantikan lebih baik itu memang wujud dalam pengamalan fiqh. 2. Yang ketiga, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah buat pada tanah wakaf. Dia wakaf satu tempat, tapi tanah tu dia tak produk, tak boleh datangkan produk. Ada pula satu tempat tu memang kalau buat pasar hebat, tapi masalah orang dah buat masjid kat situ. Umar bin Al-Khattab bila pergi, dia kata yang pasti ni masjid. Tapi kalaulah kita gantikan pasar, masjid ni kita buat tempat lain, tanah ni boleh mendatangkan ekonomi yang lebih manfaat. Makanya Umar tukar. Faham tak? Masjid tu pergi tukar ke tanah tempat lain, tanah yang maju tu jadikan pasar. Pernah dibuat oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Maksudnya bila ada lebih afdal, kita nak ganti tu hukum adalah boleh. Secara dasarnya wujud dalam Quran, dalam hadis dan juga amalan para sahabat. Okey, kawan kita ni dia bernazar, berhasrat, kalau aku ni dapat projek, dapat duit, aku nak bagi bantuan sekian-sekian duit dekat surau A, contoh. Tiba-tiba ada surau lebih memerlukan. Dia pun ambil duit sikit, dia bagi pada surau lebih memerlukan. Boleh ke tidak? Secara dasar ni boleh. Maka kalau kawan kita tak nak buat lagu tu, hukumnya adalah boleh. Faham
Bolehlah kalau ada yang memerlukan. Kita nak pergi pada yang lebih memerlukan, maka ia dibolehkan. Allah alam. Satu. Yang kedua, okey, soalan. Bila tengah azan, boleh ke kita ambil air semayang terus atau menunggu azan selesai? Mana satu nak buat Ada dalam hadis Nabi, azan sedang dilaungkan, Nabi Muhammad, para sahabat sedang berbual. Ada hadis, azan tengah dilaungkan, sahabat Nabi tetap terus berbual. Dia orang tak ada berhenti dengar. Jadi menandakan bahawasanya kalau kita berbual ketika azan sedang dilaungkan, dia bukan dilarang dalam agama. Faham Tetapi mana lagi afdal, kalau tengah berbual azan kita berhenti, afdal kita diam. Afdal dia bukan cerita halal haram di sini. Dia cerita afdal ke tak afdal lah kat situ. Alright. Sekarang ni timbul persoalan, kawan kita ni berwuduk. Bombang-bombang wuduk, azan. Allahu Akbar. Mana satu nak buat? Dia berhenti wuduk ke ataupun dia teruskan wuduk? Kalau kita segi afdal, makanya afdal dia berhenti wuduk, dia dengar azan dulu. Faham? Lagi afdal dia berhenti azan. Ada satu kitab, nama kitab Tanwirul Qulub. Ditulis oleh seorang ulama daripada Iraq, Syekh Muhammad Amin, nama Syekh tu. Dia ada tulis dalam kitab tu, dia kata kalau sekiranya kita berjalan, tengah duduk berjalan tu azan dilaungkan, pun sunat kita berhenti. Duduk berjalan azan, berhenti kejap dengan azan. Tapi bawa kereta tu janganlah berhenti. Bawa laju, Ustaz berhenti. Berbang melanggar belakang. Bongok itu. Tapi nak cerita ada pandangan ulama. Tapi dia pandangan ulama yang dikatakan itu sebenarnya bukan halal dan haram, tapi berasaskan kepada afdal ataupun tak afdal. Faham Jadi kalau ada kawan kita tu dia tengah wuduk, azan dia terus juga wuduk, jangan haram. Jangan lagu tu. Jangan kata lagu tu. Yang berhenti tu bukan kerana halal dan haram, tapi afdal ataupun tidak afdal. Tu je point insya-Allah. Habis, wallahu a'lam. Cukuplah, wallahu a'lam. Bismillah. Ada siapa nak tanya sini? Ada? Sila Tuan Haji. Aurat anak menantu lelaki, anak perempuan dengan pak mentua nama mentua. Aurat dia. Mana satu lagi kalau sentuh wuduk batal atau tidak? Sentuh? Apa dia? Satu aurat, satu lagi sentuh lah. Alright. Okey. Sepupu aurat. Dia macam orang suku sakat. Kita kahwin dengan seorang perempuan. Adik dia tu dengan kita aurat macam orang suku sakat. Sebab apa? Sebab adik dia tu, kalau isteri kita meninggal, kita nak kahwin dengan adik dia boleh. Faham Kita boleh kahwin dengan adik isteri kita, tapi dengan syarat bukan dihimpunkan sekali. Faham Okey, kita kahwin seorang perempuan. Bila kita kahwin seorang perempuan, lepas tu dia ada adik. Kita berkenan dekat adik tu. Boleh tak kahwin dengan adik? Dalam keadaan kita masih lagi adik dia masih lagi isteri, kakak dia masih isteri kita tak boleh kahwin. Bercerai dulu. Bila habis iddah baru boleh kahwin dengan adik. Faham tak? Jadi maksudnya adik dia tu boleh kahwin dengan kita, halal kahwin dengan kita, tetapi tidak boleh kahwin ketika itu sebab isteri kita masih hidup. Faham Ataupun dia masih lagi isteri kita. Kita bercerai dengan kakak dia. Hidup kita bercerai. Habis iddah kita boleh kahwin dengan adik. Bermaksud adik dia tu boleh kahwin dengan kita. Makanya adik kita dengan adik dia tu aurat dia macam orang suku sakat. Faham? Maksudnya dia kena jagalah aurat dia tu. Tutup aurat macam orang luar juga. Lepas tu kalau bersentuh, mazhab kita dikira sebagai batal lah. Faham Okey, mertua dah lain. Mak mentua mak mentua tu dah lain sikit dia punya aurat. Sebab apa? Sebab kita dah berkahwin dengan anak dia. Jadi mak tu kalau nak buka tudung tak jadi masalah lah dengan kita. Kita pun bersentuh dengan mak mentua kita, batal wuduk ke tidak? Tak batal wuduk. Faham Sebab kita dah kahwin tu. Okey? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Okey, ada sila Syekh. Rebonding. Orang berhujah mengatakan tak boleh rebonding ni. Hujah mereka yang pertama menukar ciptaan Allah. Satu. Yang keduanya mereka selalu berhujah mewarnakan rambut. Itu yang hujah mereka mengatakan haram lah. Sebenarnya pandangan ulama yang mengatakan haram itu memang ada, tapi sebenarnya bukan sepakat ulama kata haram. Memang ada ulama mengatakan tak haram. Sebab yang dikatakan menukar ciptaan Allah, yang haram itulah menukar berbentuk kekal. Macam contoh jantan ni elok tukar jadi perempuan. Fush, tak boleh. Saja-saja pergi kerak buang nak ganti. Tak boleh. Ataupun macam orang sekarang ni dia pergi bedah muka tu kan. Kan ada.
Dia rasa muka tak boleh lawa perempuan ni. Tengok muka tak lawa. Tengok pula dalam TV ada seorang nama Nora Danish. Lawa ni. Dia pun perasan dia Nora Danish, dia pergi bedah muka, buat muka Nora Danish. Contohlah kan. Yang tu yang kata tukar yang haram. Sebab tukar dalam bentuk kekal. Tapi kalau tukar sebab ada keperluan, faktor kecantikan dalam maksud kecacatan kalau tak tukar, yang tu dibolehkan. Sebab zaman Nabi ada seorang sahabat, Arfajah kalau tak silap mana nama sahabat, Arfajah radhiyallahu anhu. Dia ni perang tu orang kita tercabut hidung. Tercabut hidung. Bila hidung tak ada, boleh bayang kita jumpa orang tak ada hidung, lompong sini. Ui, terkejut kan? Last sekali dia ni pergi buat hidung palsu, letak kat situ. Tapi diperbuat daripada tanah liat. Jadi macam pasu tu kan. Lepas tu bau busuk. Bila bau busuk, jumpa Nabi kata tukar, bubuh emas terus, ambil kau. Hidung emas. Kan? Benda tu diizinkan oleh Nabi. Yang tu sebab ada keperluan, sebab faktor kecacatan. Dia pembedahan dengan sebab kecacatan itu dibolehkan. Budak-budak dilahirkan akan ada cacat, contohlah kan. Dia buat pembedahan. Itu tak apa, itu dibolehkan Yang kita sebut ni dah sempurna cantik elok dah, saja tukar sikit muka serta handsome, kita boh sikit muka lain. Contohlah kan. Yang tu haram. Sekarang ni tiba persoalan rebonding, memang ada elemen menukar, tapi bersifat kekal ke tak kekal? Faham tak kekal. Disebabkan itu ada ulama mengatakan dia tidak haram. Ada yang kata haram. Tapi kalau orang tanya anak punya cadangan, elak awal lah, jangan buat lah. Tiba-tiba rasa macam kena buat juga sebab saya ni artis. Contoh kalau kan. Ada pandangan yang mengatakan boleh Ini debat lah dalam ilmu-ilmu fiqah. Sebab apa maksud menukar ciptaan itu? Yang dikatakan tukar ciptaan itu adalah bersifat kekal. Kalau tidak bersifat kekal, maka dia tidak termasuk dalam larangan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Tak ada, bagus. Cukuplah. Tak ada kan? Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.